Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Li Kuih Hui. Video saya hari ini akan mengajar anda tentang bab 2, permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, berkenaan dengan teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran, seperti yang telah dimaklumkan, kita mempunyai 5 subtopik. Okey, di bawah bab tersebut. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita hanya fokus kepada subtopik yang berkenaan dengan permintaan DD, iaitu demand. Okey. Untuk video kita hari ini, kita akan fokus tentang 2.1.2 yang berkenaan dengan penentu permintaan. Sebab video yang lepas kita pun selesailah bincang yang berkaitan dengan teori permintaan. Jadi sekarang kita cuba tengok apa itu penentu permintaan. Untuk penentu permintaan ini sebenarnya dia adalah sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi sekarang marilah kita tengok apakah faktor-faktor tersebut. Okey, bagi penentu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan pengguna. Keempat, citarasa. Yang kelima, jangkaan masa depan. Keenam, dasar kerajaan. Ketujuh, musim. Dan ke-8, saiz dan struktur penduduk. Okey, untuk penentu permintaan ini memang pelajar kena hafal lah untuk penentu-penentu ini. Okey, jadi untuk pastikan pelajar ingat semua poin ini. Okey, kita cuba tengok gambar-gambar dia. Tadi ini berkaitan dengan harga barang itu sendiri. Yang kedua ini, harga barang lain sebab dia melibatkan dua barang. Yang ini, pendapatan, citarasa, jangkaan masa depan, dasar kerajaan, musim, dan akhirnya saiz dan struktur penduduk. Okey, so Miss guna cara inilah, gambar-gambar ini supaya boleh membantu pelajar untuk mengingat semua poin, okey, ataupun semua penentu permintaan ini. Okey, ini apakah penentu dia? Harga barang itu sendiri. Okey, sekarang kita cuba tengok bagi penentu harga barang itu sendiri. Okey, kalau kita tengok dari segi kilog permintaan, dia adalah kilog permintaan yang pelajar telah belajar lah. So, kita cuba tengok. Paksi Y kita labelkan P, RM. Paksi S kita labelkan QD, unit. Kilog permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey. Dan kita tahu yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan itu menunjukkan hubungan songsang kan antara P dengan QD. So that's why kita nampak dekat sini apabila harga naik, kuantiti diminta dia turun. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya, apabila harga turun, kuantiti diminta naik. Ini sebenarnya berkenaan dengan hukum permintaan. Okey, sekarang kita cuba tengok pada tingkat harga P kosong. Kuantiti diminta dia adalah Q kosong dan dia boleh ditunjukkan melalui titik B. Okey, so itulah huraian dia lah. Pada tingkat harga P kosong, kuantiti diminta Q kosong yang boleh ditunjukkan melalui titik B. Okey, katakan sekarang harga meningkat dari P kosong ke B2. So, kita dapati bahawa kuantiti diminta sekarang kita adalah Q2 dan kuantiti diminta sudah turun. Okey, dan titik ini katakan adalah titik A. Okay, so kita nampak titik B bergerak ke atas, okay, ke titik A. Okay, dan inilah menunjukkan harga meningkat, kuantiti diminta turun. Okay, so dekat sini dia ada sebut apabila harga naik ke P2 ataupun dari P0 ke P2, kuantiti diminta jatuh ke Q2. Okay, so itu yang boleh ditunjukkan melalui titik A. Kan tadi Miss kata ini adalah pergerakan titik kan? So yang ini pergerakan titik ke atas. Okay? Sekarang kita cuba tengok keadaan yang sebaliknya pula. Sekarang harga turun dari P0 ke P1. Kuantiti diminta dia meningkat dari Q0 ke Q1 dan ini boleh ditunjukkan pada titik C. Okay, so yang ini juga sama pergerakan titik tapi kali ini pergerakan titik ke bawah.
Okey, so kalau nak huraikan, pelajar pun boleh huraikan lah. Apabila harga menurun dari P0 ke P1, kuantiti diminta meningkat dari Q0 ke Q1 yang boleh ditunjukkan melalui titik C. Jadi perkara ini merujukkan pergerakan titik ke bawah dari titik P ke titik C. Jadi pelajar perlu ingat bagi penentu yang berkenaan dengan harga barang itu sendiri, okey, yang kilok dia adalah berlaku melalui pergerakan titik. Okey, pergerakan titik di sepanjang kilok permintaan. Sama ada bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Okey. Kita cuba tengok bagi penentu permintaan yang lain selain daripada harga barang itu sendiri. Okey, maksudnya tadi kita tengok banyak penentu kan. Okey, ini yang dikecualikan harga barang itu sendiri. So ini tak ada sebab dia sudah mention selain daripada harga barang itu sendiri. So ini tidak termasuk. Terdapat sekurang-kurangnya 2 kilok permintaan pada raja yang sama. Bermaksud selain daripada penentu ini, penentu-penentu yang lain misalnya dapatan citra rasa sehingga saiz dan struktur penduduk, raja dia adalah mempunyai 2 kilok permintaan punya sekurang-kurangnya. So kilok dia jadi macam ini. Hanya yang perubahan harga barang itu sendiri dia hanya ada 1 kilok permintaan. Yang lain itu kilok permintaan dia sepatutnya sedemikian. Okey, so yang ini kita panggil lah peralihan kilok. Sama ada ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Okey, so ingat ya. Okey, so apakah penentu ini? Ya, harga barang lain. So sudah kata harga barang lain kan? Jadi dia mesti melibatkan 2 jenis barang. Okey, kita cuba tengok harga barang lain. Kita ada barang pengganti. Okey, so inilah barang pengganti lah. Okey, ada Milo dengan Wiko. Selain daripada barang pengganti, kita juga ada barang pengenal. Okey, contoh apa benda ni? Ini smartphone. Yang ini power bank. Okey, so harga barang lain hanya ada 2 barang ini sahaja. Okey, sekarang kita cuba tengok apa itu barang pengganti. Okey, dari segi definisinya, barang pengganti merupakan barang yang mempunyai fungsi yang sama, mudah digantikan antara satu sama lain. So inilah contoh dia. Fungsi dia adalah sama. Okey. Dan kalau tak ada Milo, minumlah Wiko. Okey, mudah digantikan. So, seperti apa yang telah diberitahu, Milo dan Wiko ini merupakan barang pengganti. Jadi sekarang kita akan tengok apakah kesan terhadap Wiko apabila harga barang lain iaitu harga Milo berubah. Okey, so katakan sekarang harga Milo. So, harga itu adalah P lah, price. Harga Milo, katakan harga Milo ni meningkat. Okey, seperti apa yang pelajar pun telah belajar, hubungan antara harga dengan kuantiti diminta, kita pakai balik kuantiti diminta sebab itu merujukkan harga barang itu sendiri. Barang yang sama kan, Milo. So, kalau harga Milo naik, kuantiti diminta bagi Milo sepatutnya ia turun. Sebab harga dengan kuantiti diminta dia adalah berhubungan secara songsang. Okey, tetapi sekarang yang kita tengok itu adalah Wiko. So Wiko ini sudah menunjuk dia merupakan barang lain. Okey, tadi kita tengok Melo, sekarang Wiko, 2 barang yang berlainan. Jadi dekat sini kita bukan tengok kuantiti diminta dah. Kita akan guna perkataan permintaan DD. Okey, disebabkan Milo dengan Wiko merupakan barang pengganti, bermaksud sekarang orang tak akan beli Milo dah sebab harga dia sudah meningkat. Jika orang tak beli Milo ini, bermaksud orang akan beli Wiko. So dengan demikian permintaan terhadap Wiko akan meningkat. Okey, dan apa yang Miss nak bagi tahu untuk barang pengganti ini, okey, so barang pengganti ya. Okey, kita sentiasa kata bahawa dia mempunyai hubungan yang positif. Okey, hubungan yang positif ini sebenarnya merujuk hubungan yang secara langsung lah. Okey, kenapa kita kata hubungan yang secara langsung? Cuba tengok. Harga Milo meningkat. Okey, lepas tu permintaan Wiko meningkat. Cuba tengok, dua-dua ini pun meningkat. So, menunjukkan hubungan yang secara langsung lah, iaitu secara positif. So, ingat barang pengganti menunjukkan hubungan yang positif. Jadi sekarang, Miss akan cuba terangkan bagaimana kita nak sediakan raja
Okey, bagi Milo dan juga bagi Wiko. Okey, so untuk kelok ini berkaitan dengan kelok permintaan ya. So seperti biasa kita sediakan paksi Y dan paksi X dulu. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. So kelok permintaan ini berkaitan dengan Milo punya. So Miss pun tulislah Milo dulu. So ini asalan, ini P kurungan RM dan ini QD kurungan unit. Okey, so seperti apa yang telah pelajar pun tahu bahawa kelok permintaan itu bentuk dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, so kita pun label DD. Ingat, ini adalah kelok permintaan bagi Milo. Jadi, situasi tadi pun telah tunjuk harga Milo meningkat kan? So, kita pun tunjuklah harga Milo yang meningkat. Okey, so ini P0, ini Q0. Harga Milo meningkat. Jadi ini P1 lah. Okey, Q1. Okey, jadi daripada sini kita dapat bahawa harga Milo meningkat dari P0 ke P1. So, sementara waktu kuantiti diminta Milo telah menurun dari Q0 ke Q1. So, raja ini pun telah berjaya menerangkan harga Milo meningkat. Lepas tu kuantiti diminta Milo turun. So, yang terangkan adalah perkaitan dua ini. Okey, tetapi sekarang soalan dia kita bukan nak tengok kuantiti diminta Milo. Sebab barang yang kita kaji ini di bawah harga barang lain. Okey, kita tengah bincang poin ini. Ini yang kita tengah bincangkan. So, bermaksud kita nak kaji antara Milo dengan Wiko. So, harga Milo meningkat itu yang menyebabkan permintaan Wiko yang meningkat. Jadi sekarang yang Miss nak tunjukkan yang penting, sebenarnya saya nak tengok raja yang berkaitan dengan ini. Saya nak tengok permintaan Wiko itu macam mana. Okey, so I pun akan sediakan kelok permintaan bagi Wiko. Bersama kita sediakan kelok permintaan dia. Okey, so ini adalah berkaitan dengan Wiko. So Miss pun tulislah Wiko. Okey, asalan P kurungan RM QD kurungan unit. Okey, so bersama kita sediakan kelok permintaan dulu yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, so ini D0, D yang asal. Harga dia P0, kuantiti Q0. So ini adalah yang asal punya. Jadi sekarang kita dapati bahawa permintaan Wiko meningkat. So apabila permintaan dia meningkat, okey, so Miss nak buat tekanan sikit. Kalau permintaan meningkat, dia akan menyebabkan kelok permintaan ini beralih ke kanan. Okey, apabila permintaan turun, dia akan menyebabkan kelok permintaan beralih ke kiri. Jadi sekarang situasi yang kita nampak dekat sini, permintaan Wiko meningkat. So, yang ini, permintaan meningkat. Maka kelok permintaan dia sepatutnya beralih ke sebelah kanan. Jadi nanti kita akan sediakan kelok permintaan Wiko yang baru di mana dia telah beralih ke sebelah kanan akibat peningkatan permintaan yang berlaku. Okey, so kelok permintaan yang beralih ke sebelah kanan. Sini kanan. Okey, mencerun ke bawah dan kiri ke kanan juga. So sama. Okey, so labelkan D1. 1 itu merujukkan yang barulah yang menunjukkan dia sudah beralih ke sebelah kanan. Okey, lepas itu kita cuba tengok sekarang harga. Adakah situasi dekat sini bagi tahu bahawa harga Wiko macam mana dah? Tak ada kan? So maksudnya harga dia masih kekal pada P0. Tak ada perubahan. Okey, cuma dekat sini kita akan sambung daripada harga yang sama. Okey, kuantiti dia macam mana? Okey, so sambunglah buat total line sehingga sentuh kelok T1. Tarik ke bawah. So inilah Q1. Jadi kita dapati bahawa kuantiti diminta bagi Wiko pun telah bertambah akibat peningkatan permintaan ataupun yang akibat kelok permintaan yang beralih ke sebelah kanan. So itulah dia yang berkaitan dengan kelok permintaan bagi Wiko. Okey, sementara bagi barang penggenak pula dia adalah merujuk. Okey,
barang yang digunakan secara bersama, kena guna secara bersama-sama ataupun secara serentak. Okay, so contoh. So, power bank dengan smartphone. Okay, so itulah barang pengguna. Okay. Harga smartphone. P ialah price. Harga smartphone naik. Okay, jadi kalau disebabkan oleh harga barang itu sendiri, kita masih pakai balik kuantiti di meter. Okay, sebab barang yang sama jadi QD smartphone. Okay, so kita akan dapati bahawa smartphone QD dia, hubungan antara harga dengan kuantiti di meter adalah secara songsang. Jadi harga naik, kuantiti di meter dia turun. Okay, apa yang kita nak tengok sekarang itu adalah berkaitan dengan power bank. Okay, dia menunjukkan barang yang berlainan kan. So that's why kita tak pakai kuantiti di meter sini. Kita sebaliknya akan guna permintaan. Okay. Tetapi disebabkan kedua-dua barang ini digunakan secara serentak, secara bersama, maksudnya sekarang harga smartphone yang meningkat menyebabkan orang ramai tak beli smartphone dah. Jadi disebabkan smartphone dengan power bank digunakan bersama-sama, dengan reti kata lain, permintaan bagi power bank pun akan turun. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok bagi barang penggena ini. Okey, barang penggena, kita sentiasa kata bahawa dia menunjukkan hubungan yang negatif. Okey, sekarang Miss akan cuba terangkan kenapa hubungan dia negatif. Juga sama, kita tengok harga smartphone meningkat, lepas tu kita tengok permintaan bagi power bank turun. Dua benda yang berlainan kan? So that's why kita kata barang penggena ini menunjukkan hubungan negatif. Harga naik, permintaan dia turun. Satu naik, satu turun. Secara songsang lah. So negatif. Okay, so itulah maksudnya. Okay, sekarang juga sama. Kita cuba tengok poin yang kita cerita itu adalah berkaitan dengan apa? Harga barang lain kan? Okay, so harga barang lain ini, okay, so kita ada barang penggena lah yang kita fokuskan. Jadi sekarang Miss akan cuba terangkan macam mana Miss akan sediakan raja bagi smartphone dan raja bagi power bank. Okay, so sekarang kita tengok smartphone dulu. So seperti biasa, saya akan sediakan kelok permintaan bagi smartphone dulu. Okay, so ini paksi Y, ini paksi X. So ini adalah smartphone punya kelok. So Miss pun labelkan lah ini smartphone. Okay, so paksi Y tu labelkan harga kurungan RM. Dan paksi X tu kita labelkan kuantiti, lepas tu kurungan unit. Okay, juga sama kelok permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okay, kemudian kita labelkan kelok DD. Okay, kalau berdasarkan situasi yang diberikan, kita nampak bahawa harga smartphone meningkat. Okay, so kita pun tunjuklah harga yang meningkat tu. Okay, ini P0, ini Q0 dan harga naik. Okay, so harga naik ke P1 katakan. Okay, so ini Q1. So harga meningkat dari P0 ke P1. Kuantiti dia menurun dari Q0 ke Q1. So, raja ini telah membuktikan pernyataan ini. Yang ini. Harga smartphone naik dari P0 ke P1. Kuantiti di middle smartphone turun dari Q0 ke Q1. Okay, jadi sekarang, okay, dan kita nak kaji tu, kita nak kaji pasal power bank. Sebab kita tengah cerita harga barang lain. So, bermaksud kita perlu sediakan kelok permintaan yang berkaitan dengan power bank. Okay, barulah tunjuk hubungan dua barang yang berlainan. Okay, so sekarang Miss akan cuba sediakan kelok permintaan bagi power bank. Okay, so ini adalah power bank punya kelok permintaan. Okay, ini asalan dia sama. So, paksi Y dia kita labelkan PRN. Dan paksi X dia pun sama, QD unit. Okay, juga sama kelok permintaan bagi power bank adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okay, labelkan T0, kemudian tingkat harga P0. Kuantiti di middle power bank adalah Q0. Okay,
Sekarang kita cuba tengok konsep dekat sini. Okay, tadi Miss pun sudah terangkan. Apabila permintaan naik, kerok permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Dan apabila permintaan turun, kerok permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Jadi situasi kita sekarang, kita cuba tengok permintaan power bank turun. So bermaksud kerok permintaan kita akan beralih ke kiri. Sini sebelah kiri. Jadi kerok permintaan akan beralih ke sebelah kiri dari D0 ke D1. Okey, so sekarang kita pun lakarlah kerok permintaan yang baru. Okay, D1, D1. Okey, jadi dekat sini kita pun tunjukkan anak panah. Okey, so anak panah ini penting lah yang menunjukkan dia beralih ke sebelah kiri. Lepas tu cuba tengok pada tingkah harga P0. So harga dia tidak berubah sebab kita cuba tengok situasi yang ada dekat sini. Okey, kita langsung tak sebut tentang harga bagi power bank. So kita andaikan dia adalah tetap punya. Okey, so kita akan dapati bahawa harga yang sama, okey, bagi dia jalan sehingga sentuh D1, turun ke bawah. Dan label guide itu adalah Q1. Okey, so kita nampaklah, okey, kuantiti di middle bagi power bank pun sudah turun lah. Okey, akibat kejatuhan permintaan power bank. Okey, so itulah kerok yang menunjukkan bahawa permintaan power bank. Okey, so apakah penentu ini? Ya, pendapatan. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok untuk point ini, pendapatan ini kita hanya fokus tentang barang biasa ataupun barang normal sahaja. Apabila pendapatan pengguna meningkat, permintaan terhadap barang biasa akan bertambah. Okay, maka kerok permintaan akan beralih ke sebelah kanan. So ingat, kalau permintaan naik, kerok permintaan kita akan beralih ke kanan. Okay? Sekarang kita cuba tengok situasi yang sebaliknya. Apabila pendapatan pengguna menurun, okay, permintaan terhadap barang biasa akan berkurang ataupun menurun. Dengan demikian, kerok permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Ingat, kalau permintaan jatuh ke, berkurang ke, turun ke, kerok DD beralih ke kiri. Okey? Okey, penentu ini berkenaan dengan apa? Cita rasa. Okay, sekarang kita cuba tengok. Cita rasa ini sebenarnya dia adalah dipengaruhi oleh minat, dan juga pengiklanan. Menyebabkan seseorang pengguna dia sukalah terhadap barang tersebut. Apabila pengguna gemar ataupun suka terhadap sesuatu barang, permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Maka kerok permintaan akan beralih ke kanan. Okey, so pelajar cuma kena kaitkan untuk setiap point ini sama ada permintaan dia naik ke, kerok permintaan dia macam mana. Okey, so kata kunci kat sini lah. Okey, cita rasa ini kita kait dengan gemar ke, suka ke, okey. Dan seterusnya, kalau pengguna yang kurang gemar ataupun kurang suka terhadap sesuatu barang, permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang, yes. Dan seterusnya, kerok permintaan akan beralih ke sebelah, ke sebelah kiri. Okey. Yang ini, apakah penentunya? Jangkaan masa depan, okey. Okey, jangkaan masa depan ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada jangkaan harga barang. Dan harga barang ini biasanya dia adalah merujuk kepada barang tahan lama lah. Okey, contoh, mungkin melibatkan pembelian rumah ke, itu barang tahan lama. Okey, apabila pengguna menjangkakan harga barang naik pada masa depan. So, kalau harga naik pada masa depan pengguna nak beli tak? Mestilah tak nak sebab harga mahal kan. Jadi sekarang nak beli tak? Belilah. So, that's why permintaan terhadap barang pada masa sekarang akan bertambah. Sebab masa depan dia tak nak beli. Sebab harga dia naik. Jadi, baik dia beli sekarang. So, permintaan dia akan bertambah pada masa sekarang. Dengan demikian, kerok permintaan akan beralih ke sebelah, ke sebelah kanan. Okey? Kita cuba tengok keadaannya sebaliknya pula. Apabila pengguna menjangkakan harga sesuatu barang turun pada masa depan, so harga turun masa depan, maksudnya murah lah. Okey, dan kita mestilah beli pada masa depan kan? Jadi sekarang, sekarang tak akan beli.
That's why kita nampak permintaan terhadap barang pada masa sekarang akan berkurang sebab tak nak beli sekarang. Okey, maka kilok permintaan akan beralih ke kiri. Okey. Okey, yang ini berkenaan dengan dasar kerajaannya. Okey, untuk dasar kerajaan ini ada dua aspek yang kita akan fokus. Satu berkenaan dengan cukai. Okey, cukai ini bermaksud disebabkan ini berkaitan dengan permintaan kan. So ini adalah pengguna yang membuat pembayaran kepada kerajaan. Okey. Dan lagi satu subsidi. Okey, subsidi ini dia merujuk kerajaan yang membuat pembayaran kepada pengguna. Okey, so maksudnya pengguna yang terima duit lah. Okey, cukai. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, pengguna yang kena bayar kepada kerajaan. So, merujuk pembayaran pengguna kepada kerajaan lah. So, pembayaran cukai ini bagi pengguna punya biasanya kita adalah merujuk kepada cukai pendapatan individu ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut income tax lah. Okey, pembayaran cukai. Okey, kita cuba tengok. Apabila kerajaan mengenakan cukai yang tinggi, okey, so perkara ini kita akan kaitkan dengan pendapatan boleh guna. Dan pendapatan boleh guna ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada pendapatan yang boleh dibelanjakan serta ditabungkan oleh pengguna. Okey, saya ulang, pendapatan boleh guna adalah pendapatan yang boleh dibelanjakan serta ditabungkan oleh pengguna. Okey, jadi kalau kerajaan dia kenakan cukai yang tinggi, pengguna ini kena bayar cukai yang banyak. So, pendapatan boleh guna mereka akan jadi berkurang. Okey, so apabila pendapatan boleh guna sudah berkurang, permintaan terhadap sesuatu barang akan sama, dia akan berkurang juga dan akhirnya kira permintaan akan beralih ke sebelah kiri. So, itu akibat pengenaan cukai yang tinggi. Okey. Kita cuba tengok keadaan yang sebaliknya apabila kerajaan mengenakan cukai yang rendah. Okey, pembayaran cukai dia sikit sahaja. Perkara ini boleh menyebabkan pendapatan boleh guna akan meningkat, bertambah. Permintaan terhadap sesuatu barang akan sama, dia akan bertambah juga sebab pendapatan sudah naik kan. Pendapatan boleh guna naik, pendapatan boleh guna digunakan untuk dibelanjakan dan ditabungkan kan. Dibelanjakan, so dia akan beli barang. Permintaan terhadap barang akan bertambah. Dan akhirnya kira permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey. Okey, subsidi. Okey, kali ini kerajaan yang bayar kepada pengguna. Okey, merujuk pembayaran kerajaan kepada pengguna lah. Okey, sekarang kita cuba tengok subsidi yang diberikan ini. Apabila kerajaan memberi subsidi yang banyak, jadi pendapatan boleh guna akan mestilah bertambah sebab kerajaan memberi subsidi kan. Okey, dengan demikian permintaan terhadap sesuatu barang akan bertambah juga, maka kira permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey, so itu berkaitan dengan subsidi yang banyak. Okay, kita cuba tengok apabila kerajaan kurang memberi subsidi, pendapatan boleh guna akan berkurang. Lepas tu permintaan terhadap sesuatu barang juga akan berkurang. Dan akhirnya kira permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so itulah berkaitan dengan subsidi. Okey, apakah penentu ini? Berkenaan dengan musim. Okay, kita cuba tengok, musim ini sebenarnya dia merangkumi seperti musim perayaan, musim hujan, musim panas, dan pelbagai musim lagi lah. Okay, kita cuba tengok situasi yang diberikan. Apabila berlakunya musim perayaan, permintaan terhadap sesuatu barang akan, contoh, kalau katakan kita kata musim perayaan itu Hari Raya Aidilfitri, permintaan terhadap sesuatu barang, katakan itu baju kurung, mestilah bertambah, That's why kita nampak kira permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Kita cuba tengok musim yang lain pula. Apabila berlakunya musim panas, permintaan terhadap baju sejuk akan berkurang sebab musim panas. Siapa nak pakai baju sejuk kan? So, permintaan dia mestilah berkurang. Dengan demikian, kira permintaan dia akan beralih ke sebelah kiri. Yang ini pula. Apakah penentu dia? Saiz dan struktur penduduk.
Okey, so saiz dan struktur penduduk ini sebenarnya dia boleh dipengaruhi oleh migrasi penduduk sama ada ke dalam ataupun keluar negara. Okey, so dia boleh wujudlah dalam dua situasi lah. Okey, apabila berlakunya peningkatan dalam saiz dan struktur penduduk, okey, contoh kenapa berlakunya peningkatan? Mungkin ada migrasi penduduk ke dalam negara ke yang menyebabkan peningkatan dalam bilangan penduduk. Okey, jadi kalau bilangan penduduk yang semakin bertambah itu menyebabkan permintaan terhadap sesuatu barang akan mestilah bertambah lah. Dengan demikian, kilo permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey. Seterusnya, apabila berlakunya penurunan dalam saiz dan struktur penduduk. Okey, so yang ini pula mungkin disebabkan oleh migrasi penduduk ke luar negara. Okey, yang menyebabkan kejatuhan dalam bilangan penduduk. Jadi permintaan terhadap sesuatu barang akan berkurang. Dengan demikian, kilo permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so itulah huraian bagi saiz dan struktur penduduk. Okey, so jadi bagi penentu-penentu yang lain selain daripada harga barang itu sendiri, jadi dekat sini penentu dia adalah merujuk yang inilah. Okey, perubahan harga barang lain, pendapatan, cita rasa pengguna dan sebagainya. Dia sudah kata terdapat sekurang-kurangnya 2 kilo permintaan pada raja yang sama. Tetapi pelajar kena jawab ikut situasi yang tertentu dan tak boleh terus sediakan ketiga-tiga kilo ini pada raja yang sama. Okey, contohnya, kalau kita tengok yang ini. Okey, yang ini berkenaan dengan pendapatan. So, katakanlah, pendapatan meningkat. Okey, pendapatan naik. So, pelajar pun sudah tahu bahawa permintaan terhadap sesuatu barang akan meningkat. Dan barang yang kita fokus barang biasalah. Jadi, kilo permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey, so itu merupakan apa yang telah belajar. Okey, jadi kalau kita nak sediakan kilo permintaan dia yang menunjukkan peralihan kilo macam ini. Okey, so ini paksi Y, PRM, ni asalan, ni paksi X, QD, unit. So, kilo permintaan dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. D0, T0. Dan kita kata, ini P0-nya. Harga dia P0, kuantiti dia Q0. Dan kita kata kilo permintaan beralih ke kanan kan? So, beralih ke kanan. T1, T1. P0 itu kita panjangkan sehingga sentuh D1. Dan ini adalah Q1. Jangan lupa tunjuk anak panah. So, daripada situasi ini, kita dapati bahawa pendapatan naik. Okey, jadi kilo menyebabkan DD naik dan kilo DD beralih ke kanan. So, kilo kita adalah sedemikian sahaja. Okey, dan jangan gabungkan semua sekaligus macam ni. Okey, Miss tunjuk satu lagi situasi dia. Kalau katakan sekarang kita tengok yang ini. Berkenaan dengan cita rasa. So, katakan cita rasa pengguna yang kurang gemar ataupun kurang suka terhadap sesuatu barang. Jadi dia menyebabkan permintaan bagi barang tersebut akan turun. Okey, maka kilo DD akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so untuk situasi ini, kali ini kita juga akan sediakan kilo permintaan yang berkaitan dengan peralihan kilo juga. So, ini PRM, QD, unit. Ini asalan. Kilo permintaan T0. Harga yang asal P0. Sentuh T0, turun bawah Q0. Dan kemudian saya kata beralih ke sebelah kiri kan? So, tunjukkan peralihan ke kiri. Ini D1. Ke kiri. Okey, jadi pada tingkah harga P0 sentuh D1 turun kat bawah, ini adalah Q1. So, untuk situasi ini kita dapati cita rasa yang kurang gemar, menyebabkan DD turun, kilo permintaannya beralih ke kiri kan? So, inilah kilo permintaan yang kita perlu sediakan. Jadi, untuk setiap penentu ini pun sama selain daripada harga barang itu sendiri, so ini tidak termasuk. Okey, jadi kesimpulannya dekat sini apabila kita dapati bahawa permintaan naik,
Okey, kelok permintaan dia beralih ke sebelah kanan. Jadi, kelok yang patut sediakan, inilah dia. Okey, untuk keadaan yang sebaliknya, apabila permintaan turun, kelok permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Yang kiri. Inilah kelok yang perlu disediakan. Jadi, pelajar kena jawablah berdasarkan situasi. Bagi penentu-penentu yang selain daripada harga barang itu sendiri. Ini tak masuk. Yang lain semua pun sama. Pastikan dia adalah berlakunya peralihan kelok. Sama ada ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Okey, so sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab yang berkenaan dengan penentu-penentu permintaan. Okey, jadi kita cuba tengok dekat sini. Ada beberapa perkara yang Miss akan bincangkan dengan anda. So, nanti Miss akan bagi perkara ataupun isu dia. Jadi, kemudian pelajar kena tentukan apakah penentu dia ataupun faktor bagi permintaan. Lepas tu, berkenaan dengan perubahan permintaan ini, pelajar kena nyatakan sama ada dia naik ke ataupun turun. Dan akhirnya berkenaan dengan peralihan kelok permintaan, so pelajar kena pastikan sama ada dia akan beralih ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Okey, so sekarang kita cuba tengok perkara yang pertama. Okey, permintaan aiskrim pada musim panas. Okey, so sekarang pelajar cuba fikirkan dia merupakan penentu apa. Okey, jadi perubahan permintaan dan akhirnya peralihan kelok dia. Okey, cuba fikirkan. Okey, so untuk penentu permintaan, bagi perkara ini dia sepatutnya berada di bawah musim. Jadi permintaan aiskrim pada musim panas. Jadi permintaan semakin bertambah ke berkurang ni? Perubahan permintaan itu bertambahlah. Kalau permintaan bertambah ataupun permintaan naik, maka kelok permintaan akan beralih ke sebelah ke sebelah kanan. Okey. So itulah cara jawab dia yang Miss nak punya. Okey. Okey, kalau okey, sekarang marilah kita tengok perkara yang kedua pula. Okey, kadar kematian yang lebih tinggi daripada kadar kelahiran. Okey, cuba fikirkan 3 item tersebut. Kadar kematian dan kadar kelahiran. Yang ini berkaitan dengan penentu yang mana satu? Yang berkenaan dengan pentutur. Okey, so nama penuh dia kita panggil dia sebagai saiz dan struktur pentutur. Okey. Kemudian kadar kematian yang lagi banyak daripada kadar kelahiran. Jadi perubahan permintaan dia akan jadi semakin berkurang. Okey. Dengan demikian kelok permintaan akan beralih ke sebelah ke sebelah kiri. Okey, bagi perkara yang seterusnya, rakyat boleh menebus RM50 kredit e-penjana melalui e-wallet. Okey, jadi sekarang pelajar cuba fikirkan apakah penentu perubahan serta peralihan kelok dia. Okey, cuba fikirkan jawapan dia. Okey, so berkaitan dengan penentu permintaan ini, dia adalah berkenaan dengan dasar kerajaan yang berkenaan dengan subsidi. Sebab sekarang rakyat boleh menebus RM50. Okey, so siapa yang bagi RM50 ini? Kerajaan kan? So kerajaan yang bayar ataupun yang beri kepada rakyat. Jadi itu adalah kita bagi sebagai subsidi lah. Okey, jadi perubahan permintaan. So cuba bayangkan rakyat Malaysia. Okey, apabila sudah dapat RM50, okey, yang kredit 50 ini dalam e-wallet, apa yang mereka akan buat? Akan membeli barang kan. Jadi permintaan terhadap sesuatu barang akan bertambah. Dengan demikian kelok permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey, so itulah keseluruhan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Okey, dengan demikian kita pun telah selesai bincang berkaitan dengan 2.1.2 iaitu penentu permintaan. Untuk video yang seterusnya, Miss akan cuba terangkan 2.1.3 yang berkenaan dengan perubahan kuantiti diminta dan juga perubahan permintaan. Jika anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini sekali, okay, like serta share juga.
Okey, supaya boleh bantulah rakan-rakan yang lain juga yang tengah belajar ekonomi. Okey, saya Lee Kut Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih.